Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pengerusi yang saya kasihi, Profesor Emeritus Datuk Kamarudin Hussein, yang saya kasihi semua tetamu VVIP ini yang tak diletak depan saya ni. Saya tengok sini ada Tan Sri Abdul Ghani Abdul Aziz, ada Profesor Emeritus Siti Naisyah Hambali, dan juga yang berhormat dan semualah. Arab dia kata wa kullun bismihi wa laqabihi, semuanya dengan nama dan kedudukannya. Saya ambil tajuk yang diberi pada saya ini untuk membincangkan tentang fatwa negeri Perlis berhubung dengan wanita, berhubung dengan isteri. Isteri, sebelum satu orang tu jadi isteri, dia kena jadi anak perempuan, kemudian dia jadi isteri, kemudian dia jadi ibu. Banyak fatwa-fatwa di negeri Perlis ini berkaitan dengan isu wanita, anak perempuan, ibu, isteri, tapi kita fokus tentang yang isteri pada hari ini. Supaya sebelum mungkin ada tuan-tuan dan perempuan daripada luar Perlis, sebelum tuan-tuan agak tertanya-tanya tentang sifat fatwa di negeri Perlis ini, kenapa agak berbeza kadang-kadang pandangan yang dibawa. Kerana kita di negeri Perlis ini tidak terikat hanya dengan satu mazhab. Kita melihat keluasan mazhab-mazhab di dalam Islam, dan kita mengambil fatwa khususnya yang berhubung dengan muamalah ini, berhubung dengan munakahat, pernikahan, muamalat ini, melihat kepada maslahah dengan tidak menepikan nas, dengan mengutamakan nas, tetapi bagaimana pemahaman terhadap nas itu dapat mentahqiqkan maslahah ataupun maqasid syarak yang dikendaki ataupun yang kita yakini dikendaki oleh Allah Azza wa Jalla di dalam penurunan syarak. Maka dengan itu fatwa-fatwa itu dilihat kadang-kadang begitu luas mazhabnya. Dia mengambil qaul-qaul yang ada di dalam sejarah Islam, dan tidak ada satu pun fatwa yang akan tuan-tuan dengar ini yang terkeluar daripada mana-mana mazhab. Ia tetap ada rumah mazhabnya. Jadi saya akan terus, sebelum itu saya akan bincang tentang, sebut sedikit untuk mereka yang mendengar perbincangan ini. Isteri ini bukan wujud sejak Nabi Muhammad SAW hadir dan membawa syariat. Manusia sudah berkahwin, Judeo-Christianity, dan dalam Judaism, dalam Christianity, dah ada perbahasan tentang isteri. Dulu, sebelum Islam datang, kerana dalam isu wanita ini, kita ada dua aliran yang kita anggap begitu extreme right dan extreme left. Ada yang begitu kanan, begitu kiri, dan Islam patutnya berada di tengah-tengah. Sebahagiannya begitu meminggirkan tentang wanita. Di dalam Judaism, dalam syariat Yahudi yang telah diubah bagi kepada keyakinan kita, isteri kalau kahwin dengan suami dia, totally segala harta dia menjadi milik suami. Bahkan dia yang membayar mahar ataupun dori. Sebab itu anak perempuan dianggap sebagai satu liability kepada family. Dia family-nya terpaksa berusaha menyediakan wang yang banyak sebagai hantaran kepada bakal suami. Dan apabila kahwin, milik sepenuhnya suami, harta isteri. Dan isteri mesti bertugas, bekerja untuk menghasilkan wang, dan wang yang dihasilkan itu juga milik suami. Dalam berarti kata yang lain, jika satu orang dalam tradisi Yahudi yang sebenar, jika berkahwin, berarti kalau dia seorang wanita kaya, dia menjadi seorang wanita yang tidak memiliki apa-apa. Dia hanya akan kembali memiliki jika sekiranya dia
diceraikan, dia dapat balik yang awal, ataupun suaminya mati. Pun begitu, dia tidak mendapat pusaka. Roman Catholic juga agak kopi idea Yahudi ini. Sebab itu kita lihat di Barat, akhirnya perjuangan tentang women rights begitu hebat. Kerana kesan daripada apa yang ada, daripada ajaran, daripada Christianity yang sebahagian mencelup apa yang ada di dalam Judaism. Dalam pemikiran Yahudi. Bila berlaku kebangkitan terhadap menuntut hak wanita di dunia Barat, dan berlaku juga dalam dunia Islam, disebabkan kerana sebahagian masyarakat Islam di Afrika, juga sebahagian negara-negara Arab, yang akhirnya bukan berpegang kepada syariat itu, tetapi berpegang kepada tradisi kaum mereka. Saya tak sebut di sini, tetapi termasuk sebab itu dalam fatwa Perleh tidak mewajibkan anak perempuan berkhitan. Kita melihat itu sebagai satu tradisi yang boleh dilakukan dengan elok, tetapi bukan satu kewajipan. Kita melihat, dan kita akan lihat, kita cuba membedakan apa yang menjadi tradisi kaum dan apa yang menjadi sesuatu yang dikendaki oleh syarak. Dan ini panjang perbahasannya. Cuma saya masukkan intro ini kerana kita tahu di Malaysia ni ataupun di mana-mana, bila bercakap tentang penindasan wanita, mereka membayangkan Islam itu menindas. Tetapi Islam memberikan hak wanita, isteri di dalam Islam tidak hilang haknya. Dia memiliki hartanya, bahkan suami tidak boleh mengambil hartanya, bahkan suami tidak boleh menyuruh dia bekerja untuk mengaut keuntungan daripada pekerjaannya. Itu pilihannya, dia bukan hamba suaminya. Dia ada peruntukan harta pusaka di dalam Islam. Berbeda dengan pahaman ataupun pemikiran mereka yang tidak beragama. Ini mesti dilihat pada angle yang betul bagi mereka yang tidak beragama. Seorang wanita beragama, sama ada dia seorang Jew ataupun Kristian ataupun Muslim, apabila mereka mentaati suami, mereka mentaatinya di atas titah perintah agama. Ia bukan soal berurusan dengan undang-undang. Tapi saya bercakap soal wanita Muslim. Apabila dia mentaati suaminya, dia tidak keluar daripada rumah suaminya, semua itu dilakukan kerana dia ingin mentaati agama dan bimbang ia melanggar titah perintah agama. Sebelum ia melanggar apa-apa urusan yang membabitkan mahkamah. Maka mungkin seorang wanita yang berkahwin secara sivil, dia juga tidak melanggar beberapa hal, tapi kerana dia takutkan undang-undang ataupun hartanya hilang ataupun haknya diambil, anaknya hilang hak penjagaan. Tapi wanita Muslim, apabila dia datang kepada mufti atau kepada siapa saja, qadi nak bertanya berhubung dengan dia dan suaminya, dia akan tanya, adakah berdosa jika saya melakukan ini dan ini? Soal merasakan kewujudan Allah dan hukum Tuhan di akhirat kelak sangat penting dalam elemen kekeluargaan. Itu bedanya. Kemudian barulah membabitkan soal mahkamah dan soal pelaksanaan hukum. Saya pergi kepada fatwa yang pertama dulu. Ini saya dah banyak cakap, tapi saya nak cakap juga ringkas. Mungkin ada orang yang luar. Di dalam mazhab jumhur bahawasanya mana-mana anak yang lahir kurang daripada 6 bulan, dia tidak dibinkan kepada bapa atau bapaknya ataupun kepada suami yang berkahwin dengan ibunya. Dia anggap anak tidak sah taraf. Kita tahu ini pandangan jumhur. Daripada pandangan ini menyebabkan ramai, apabila pandangan itu dilaksanakan dalam konteks moden. Contoh kena faham, konteks moden dan konteks lama berbeza. Pada zaman dulu, anak tu, kata kita apply dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i begitu straight. Jika dia tak berkahwin, dia memang tidak boleh dibinkan pada bapanya. Jika berkahwin atas pada 6 bulan, sekalipun anak tu telah
hasil daripada perzinaan, tapi jika atas pada 6 bulan, dibinkan. Sebab itu dalam fatwa wilayah, sekalipun anak zina, tapi kalau atas pada 6 bulan, dibinkan. Dia soal 6 bulan bagi mereka. Dalam mazhab Syafi'i dia straight. Sebab itu bapa biologi boleh berkahwin dengan anak zina. Dalam mazhab Syafi'i. Kerana dia menganggap tidak ada apa-apa hubungan antara bapa dengan anak zinanya. Which is pandangan itu dengan tidak didiskusikan panas oleh mazhab-mazhab yang lain. Antaranya mereka menolak pandangan itu kerana bagaimana anak susuan saja tak boleh kahwin, bagaimana anak biologi nak dikahwin hanya kerana soal dia anak zina. Tak apa, itu siapa yang mempelajari boleh melihat, sehingga Al-Imam Omar Jarullah Zamakhsyari membuat syair dia yang mengkritik pandangan itu. Tapi hasil dapatnya apa? Hasil lebih daripada 500,000 rakyat Malaysia bin Abdullah. Bila bin Abdullah, apa berlaku? Berlakunya bila dia pergi sekolah, orang tahu ni anak tak elok, kata orang. Mak dia akan malu. Bapa dia yang pergi kahwin kerana nak ambil tanggungjawab tu pun akan malu. Adik-adik dia semua akan tanya, pasal apa abang bin lain? Kalau mereka ada rumah tangga 50 tahun bapa tu walaupun soleh, berubah, bertaubat, akan dianggap sebagai bapa kotor. Itu kesan dia. Sehingga saya tahu ada ibu bapa ratus cerita tukar sekolah demi sekolah kerana malu. Cikgu kata, pasal apa hang bin lain? Adik hang bin lain? Dan orang akan kata ni anak tak elok. Itulah apabila kita laksanakan pandangan itu di dalam masyarakat hari ini. What is the difference antara hari ini dengan dulu? Dulu beda. Satu orang mungkin dia lahir, dia duduk di Baghdad, kemudian dia pindah ke Kufah ataupun ke Basrah. Dia tak perlu carry, dia tak perlu carry IC. Dia boleh bagi tahu dia fulan, bani fulan. Tak payah bin. Dia fulan, ataupun dia boleh intimak kepada kabilah lain yang disebut maula, ataupun disebut sebagai kabilah yang bukan kabilah dia, tetapi dia mungkin bekas hamba daripada kabilah itu. Boleh banyak cara. Dan orang tak bangkit. Zaid bin Abihi, Zaid bin bapaknya, anak Abu Sufyan, tidak timbul isu. Tapi dalam konteks moden, nama tu dibinkan. Bukan moden dalam konteks negara kita. Nama dia dibinkan, diletakkan. Ni yang sulung bin Abdullah, yang kedua bin Ridwan bin dia. Biar dia pergi sekolah, dia tanya, pasal apa abang bin lain ayah? Dia kata, sebab ayah dulu dengan mak buat kerja tak elok. Nampak macam tu? Sepanjang anak dia itu membesar, mengingati bapaknya seorang yang tak elok. Kemudian kalau bapak dia nasihat dia, dia kata bapak pun dulu tak elok. Adik-adik dia akan tahu. Sepanjang keluarga, lelaki yang cuba bertanggungjawab berkahwin dengan perempuan berkenaan menanggung risiko. Kalau dia tahu macam tu, lebih baik dia jangan kahwin, biar dia lari. Perempuan tu tanggung seorang. Kalau dia kahwin, dia tanggung risiko. Kita tidak memilih pandangan itu. Kita memilih pandangan yang ditarjihkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Muhammad Saleh Ibn Utsaimin, ramai yang dipilih oleh Muhammad bin Sirin, disebut oleh Ibn Qayyim, disebut oleh Ibn Taymiyah, disebut oleh ramai tokoh, dinukilkan oleh dalam Al-Mughni bahawa itu pendapat dalam mazhab Hanafi, iaitu bahawasanya kita simpulkan daripada rungkat boleh dibinkan kepada suami ibu dia. Lelaki yang berkahwin dengan ibu dia boleh dibinkan. Hasilnya kita menyelamatkan lebih daripada 500,000 juta orang dalam keadaan malu, diruntuh. Mereka kata ni hukuman pada dia pasal berzina. Adakah hukuman itu telah berkesan orang tak berzina? Bukan you hukum bapa dia, you hukum dia, anak tu. Saya bukan menghina pandangan itu, tapi pelaksanaan pandangan itu dalam konteks kita
mempunyai kesan yang berbeza dalam konteks zaman Al-Imam Syafi'i, zaman Imam Ahmad mengeluarkan pandangannya. Sebab itu ramai orang datang cuba berdaftar di Perlis dan kena ikut proses lah. Boleh berdaftar. Kena ikut proses, kena ambil mustatim. Maksud dia boleh kahwin. Saya kadang-kadang guna simple hujah yang digunakan oleh para fuqaha. Pasal apa tak boleh bin kepada bapa dia? Kata sebab dia kata tidak ada perkahwinan. Okey. Boleh tak bin pada mak dia? Mak dia boleh. Mak dia apa perkahwinan? Mak dia seorang-seorang tak boleh ada anak. Kenapa boleh bin pada mak, tak boleh bin pada bapa? Oh, sebab yang tu memang mak dia betul lah. Tapi kalau mak dia seorang-seorang tak ada anak tu. Ibn Qayyim kata ini sejelas-jelas qiyas. Kamu benarkan bin mak dia, kenapa kamu tak benarkan bin bapa dia? Kalau tidak kamu kata anak ni bin siapa-siapa pun tak boleh. Itu sejelas-jelas qiyas. Dan tak apalah, ini argument tuan-tuan boleh tengok, baca dalam artikel-artikel kita dalam hal ini. Ini membantu isteri daripada malu. Kalau benda ni tak ada tuan-tuan, lelaki yang berzina dengan satu orang perempuan, perempuan tu mengandung, dia akan lari. Kenapa? Dia tahu kalau dia kahwin, sepanjang hayat dia malu. Sedangkan kalau lelaki tu kahwin, sebenarnya dia nak bertanggungjawab lah. Bila dia bertanggungjawab, dia dihukum sepanjang hayat dia. Zina haram, no doubt. Tapi soal bagaimana menyelesaikannya. Ini pandangan saya tak lihat lama nanti. Okay, next. Ini fatwa wali anak yang dituduh tidak sah taraf atau hasil rogol. Saya nak sebut kenapa fatwa ni keluar. Banyak kes. Ada orang, pada hari saya satu kes, satu wanita daripada Sarawak telefon saya. Pada majlis yang besar. Mereka buat perkahwinan, mereka pun mungkin dah berada juga. Tiba-tiba juru nikah pergi bagi tahu ketika nak dikahwinkan, benda yang selama ni mereka tutup. Pada hari ini kita akan kahwinkan sekian-sekian dan kita memandangkan anak ni merupakan anak tak sah taraf, kita akan gunakan wali hakim. Dia kata majlis itu, Datuk Mufti, telah menjadi majlis kegembiraan kami bertukar menjadi tangisan dan malunya kami. Tak sangka dia bagi tahu macam tu lah majlis. Sedangkan agama menyuruh kita menutup aib. Maka kita katakan dalam fatwa kita, tidak ada pihak yang boleh menafikan nasab kepada seorang bapa yang menjadi suami yang sah kepada wanita yang melahirkan seorang anak semasa dalam tempoh perkahwinan dan keabsahannya sebagai wali nikah, melainkan si suami itu sendiri yang menafikan nasab tersebut. Maka haram menafikan nasab seorang anak melainkan mempunyai bukti yang sah di sisi syarak. Kalau dia kata ini zina, you datangkan 4 saksi. Selagi dia kata bab dia ini anak dia, go on, you wali. Menjadi tanggungjawab setiap individu Muslim menutup keaiban pihak yang lain. Demikian juga pihak pengurusan agama hendaklah menutup keaiban pihak yang berada di bawah urusannya. Bagi anak yang tidak mempunyai wali nasab atau dinafikan oleh wali nasab, akad nikah boleh dilakukan dengan menggunakan wali hakim dengan berbagai cara atau ungkapan yang dapat menyembunyikan keaiban yang lepas. Ini seperti, aku nikahkan dikau dengan nama pengantin dengan mas kahwin sebanyak, sebut nama, tanpa perlu menyebut dalam akad tersebut apa-apa ungkapan yang boleh menimbulkan keaiban kepada mana-mana pihak. Pasal apa akad nikah nak kena bagi tahu? Berwali hakimkan. Kenapa kita? Kau nikahkan saja. Kau telah dilantik oleh pemerintah sebagai menjadi wali. Syaratnya bukan kena sebut di situ. Kak wali ni, wali ada ni ada, kau lah wali bagi pihak pemerintah. So tak perlu mention hal-hal ni, kena menutup aib. Ini antara benda. Next. Ada berapa minit ke saya? Ada 5 minit tapi tuanku dah on the way lah. Tak apa. You next. Ni apa?
Okey, ini fatwa ni tuan-tuan kena dengar elok-elok sikit, takut salah faham. Ada banyak kes wanita yang terlanjur dengan orang lain. Apakah rumah tangga dia runtuh ataupun dia wajib confess depan suami dia bahawa dia telah melakukan zina dan rumah tangga wajib dirongkaikan? Hal ini dibawa pada fatwa kita. Jawapan kita, yang pertama, zina atau persetubuhan luar nikah adalah sesuatu perbuatan dosa besar. Lebih-lebih lagi apabila dilakukan oleh seorang wanita yang bersuami. Apabila wanita yang bersuami terlanjur melakukan zina, maka dia diwajibkan segera bertaubat. Dua, setelah bertaubat, dia tidak diwajibkan untuk mendedahkan perkara tersebut kepada suaminya. Ini seperti dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW sebut, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin wal minal mujaharati an ya'mal rajul bil-lail amalan ila akhir hadis. Tuan-tuan boleh baca makna hadis itu sendiri. Nabi tak bagi seseorang mendedahkan aib peribadi. Islam always differentiate between personal sin, dosa peribadi, dengan public, dosa yang membabitkan harta awam. Itu dibedakan. Dosa harta awam, curi harta rakyat, ambil harta awam, yang ini kita cari. Dosa personal kita tutup. Ini cara bagaimana Islam menguruskan soal dosa. Kita dosa yang personal ni lah syok kita viral. Dosa ambil rasuah ke apa, yang tu kita kata tak payah bangkit lah. Ini salah kita dalam urusan. Kemudian tiga, isteri juga boleh melakukan hubungan persetubuhan dengan suaminya seperti biasa. Dia tidak dituntut melakukan ujian kehamilan atau ujian DNA untuk kenal pasti kehamilan dan status anak. Empat, jika suami mengetahui isterinya telah berzina dan telah bertaubat, dia tetap boleh melakukan persetubuhan dengan isterinya tanpa perlu menunggu pembersihan rahim. Tidak salah seorang suami mengekalkan isteri yang pernah berzina tetapi telah bertaubat. Lima, jika berlaku kehamilan selepas itu, anak tersebut dinasabkan kepada suami berdasarkan hadis al-waladu lil firash. Anak dilahirkan itu adalah milik suami. Ini juga bertepatan dengan kaedah al-yaqin la yazulu bisyak, yakni sesuatu yang yakin tidak gugur dengan sesuatu keraguan, yakni yang confirm suami dia. Mungkin anak orang lain itu satu keraguan. Adapun jika isteri meyakini, 6, kandungan itu adalah hasil zina, maka menyembunyikan status anak tersebut adalah berdosa berdasarkan hadis. Kalau dia memang confirm yang ni memang anak zina, dia haram menyembunyikannya. Yang tu dia kena bagi tahu. 7, jika seorang suami mengetahui perbuatan zina si isteri dilakukan tanpa bertaubat, maka si suami hendaklah menceraikan si isteri tersebut. Suami yang membiarkan isteri terus berzina adalah dayus, dan hadis yang kita sebut tadi. So 8, seorang suami haram dan berdosa besar menuduh isterinya berzina tanpa bukti atau atas sangkaan semata atau atas cerita seorang. Demikian juga suami tidak boleh menafikan nasab anak yang dikandung oleh isterinya berdasarkan perkara di atas. 9, suami hanya boleh menuduh isteri berzina dan menafikan nasab anak melalui proses sumpah li'an. Tuan-tuan pun tahu li'an, yakni laknat melaknati, atau pembuktian tempoh perkahwinan yang kurang dari 6 bulan di mahkamah. Yang ni dia boleh buat di mahkamah. Ini saya masa tak ada, so saya nak fast untuk cepat. Faster. Okay, next. Hukum isteri meninggalkan rumah suami disebabkan ancaman. Di dalam mazhab banyak benda yang tegas. Sebahagian kalau siapa yang baca dalam kitab mazhab Syafi'i juga, dengan kita menghormati pandangan sebahagian sarjana, tapi dia tegas masalah ni. Isteri tak boleh keluar dari rumah suami. Hatta kalau bapa dia meninggal, anak dia meninggal pun, kalau suami dia kata jangan pergi tengok jenazah, dia tak boleh tengok. Itu dinaskan oleh para fuqaha di atas pandangan dan situasi mereka. Hadis Nabi tak ada. Ini pandangan yang dikeluarkan. Kita melihat hal ini dalam kerangka yang lebih luas dengan melihat pandangan-pandangan fuqaha yang berbeza di dalam masalah ini. Jadi setelah kita bincang pandangan-pandangan yang banyak dan kita lihat apa yang selaras dengan hadis Nabi, apa yang Nabi kata, kita menyimpulkan seperti berikut.
Pada asalnya isteri tidak boleh keluar daripada rumah suami, yakni baituz zaujiyah, iaitu rumah kehidupan pasangan suami isteri yang disediakan oleh suami, melainkan dengan izin suami. Ini kerana suami merupakan pelindung, pembimbing dan ketua keluarga di mana isteri berada di bawah tanggungjawabnya. Idea man as a leader in family is satu benda yang telah dipersetujui oleh semua mazhab-mazhab yang ada. Semua agama, Judaism, Christianity dan Islam accept the same idea. So ini tak ada no disputation in this. Jika isteri boleh berada mana-mana sahaja tanpa keizinan suami, tentulah peraturan rumah tangga tidak akan wujud dan pergaulan baik antara suami isteri tidak akan berlaku dalam erti kata sebenar. Namun begitu, jika sekiranya isteri pada anggapan yang kuat merasakan agama, diri, kehormatan, keluarga atau hartanya berada dalam keadaan bahaya yang diiktiraf oleh syarak, tidak mempunyai jalan keluar dan tidak mampu untuk tanggung jika terus berada di rumah suami, maka isteri diharuskan keluar sekalipun tanpa keizinan suami. Ini setelah isteri benar-benar mendapati tiada langkah penyelesaian melainkan keluar meninggalkan rumah suami. Begitu juga jika suami gagal menunaikan tanggungjawab menyediakan tempat tinggal yang selamat dan sesuai atau nafkah yang mencukupi, maka isteri boleh keluar rumah tanpa mendapat izin suami dan tidak dikira nusyuz sehingga suami dapat menunaikan tanggungjawabnya. Ini fatwa kita. So maksudnya kalau suami dia letak dia satu rumah tu elektrik pun tak ada, apa pun tak ada, hang kena taat kat aku, dia lari keluar, dia tak dihukum nusyuz, derhaka seperti dalam syarak. Ataupun dia bubuh rumah tu, dia tak balik dah, keluar 60 hari ke 40 hari ke setahun ke, makan tak ada, dia kata tawakal pada Allah nanti makan turun, isteri dia boleh lari balik rumah mak bapak dia. Tak dihukum nusyuz di Mahkamah Negeri Perlis. Okey. Next. Ada lagi masa? 2 minit. Tunggu tak mari, tak apa. Okey, next. Yang ni sakan sikit. Siapa yang ada rokok dalam poket, turun bawah, tekan. Kita kata isteri berhak menuntut talak disebabkan ancaman merokok. Rokok dari segi kesihatan mendatangkan kemudaratan semua, sehingga kita paragraf kita okey, maka isteri seorang perokok yang terancam kesehatannya atau terganggu kehidupannya disebabkan tabiat merokok suaminya boleh menuntut fasakh, putus rumah tangga. Pihak mahkamah hendaklah membuat penilaian tentang kemudaratan ini terhadap isteri. Sebab tu hakim tu pun jangan perokok. Kalau hakim perokok, kacau kita. Dia kata aku rokok okey lah. Kan? Jadi dia kena tengok. Isteri rasa dia tak boleh sedut dah asap tu. Hak penjagaan anak yang masih kecil tidak boleh diberikan kepada bapa ataupun ibu yang merokok jika didapati tabiat itu mendatangkan kemudaratan kepada anak berkenaan. Hal ini akan dinilai oleh mahkamah. Yang ni custody rights tidak diberikan kepada suami yang perokok ataupun isteri yang perokok jika menyebabkan budak tu menghisap rokok, menyedut asap rokok. Demikian apa-apa bahan yang diambil oleh suami yang memberikan kesan yang mudarat pada isteri, ini seperti dadah, ketum dan seumpamanya. Kalau isteri ada benda tu, suami ambil benda tu, pun isteri boleh membuat tuntutan pasakh di mahkamah, putuskan rumah tangga. Habis? Last. Dah, next. Apa ni? Okey, ini saya macam ni. Kita ada kes suami dia ni percaya pada konspirasi lah, percaya pada ubat-ubat moden ini tak betul lah. So isteri nak pergi hospital tak bagi. Ada kes. Dia kata tak boleh. Hang pergi hospital, hang pergi ambil ubat doktor, hang tak makan ubat yang aku cadangkan lah. Ubat apa sunnah lah, apa semua ada kat dia ni. Hang dikira derhaka. Anak-anak pun tak boleh. Anak-anak pun tak boleh makan. Isteri tu batuk lah apa semua. Makanlah ni. Minyak ni ke? Ubat bomo ke? Jadi isteri bertanya, kalau saya langgar, saya makan juga, saya pergi beli juga, adakah saya melanggar arahan suami saya nusyuz? Jadi kita kata bahawasanya
Seorang isteri yang meyakini bahawa pengambilan ubatan tertentu dapat menyembuhkan penyakit atau melindunginya daripada kemudaratan berdasarkan pandangan pakar, maka dia boleh mengambilnya sekalipun tanpa persetujuan suami. Melanggar tegahan suami dalam hal tersebut tidak termasuk di dalam nusyuz. Dan ada lagi tentang akad tersalah wali, tuan-tuan boleh tengoklah, perkahwinan, fatwa-fatwa perleh. Dan kita akan compilekan, sebagainya telah dicompilkan bagi tahun sehingga tahun 2017, dan siapa yang berminat dia mungkin boleh tengok di kaunter fatwa-fatwa perleh berhubung dengan hak isteri ataupun hak wanita. I think that kita antara yang quite advanced di dalam fatwa-fatwa berhubung wanita, bukan untuk compare dengan negeri lain, tapi tuan-tuan boleh buat study. Kita lebih open, lebih terbuka, lebih mengambil kira soal maqasid dan maslahah. Itu bukan kita claim, tapi tuan-tuan boleh buat kejadian, dan tidak terikat dengan pandangan-pandangan buku-buku lama. Kita terikat kepada maqasid atau tujuan nas. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.